lagi. Okey, dia punya daun adalah kecil, halus dan berbentuk jarum untuk mengurangkan kehilangan air. So kalau daun kecil-kecil ini sebab dia punya dia punya tujuan untuk mengurangkan kehilangan air. Okey, daun berlilin untuk melindunginya daripada frost. Akarnya pendek. Saya rasa saya sudah pernah cakap sini ya. Okey, hidupan liarnya bulunya tebal sebab sejuk. Okey, untuk melindungi daripada kesejukan pada musim sejuk, sangat aktif pada musim panas ya untuk mencari makanan. So kalau musim sejuk mereka akan tidur hibernasi. Okey, kalau burung-burung mereka akan berhijrah pergi ke tempat yang panas lah. Burung, rusa pun. Rusa mereka secara sekelompok, mereka akan berpindah beramai-ramai pergi ke tempat yang panas. Ya, contoh haiwannya yang ini moose, beruang, lynx, tupai merah, burung-burung ni. Okey, yang ini dia punya pokok-pokok. Ya, tempatnya Amerika Utara, Kanada Utara, Eropah, Rusia. Okey. So semua ini kamu kena tahu lah. Daun luruh, dia adalah kawasan daun luruh adalah di bawah daripada hutan konifer. Ya, kalau hutan konifer di atas sini, mereka adalah di bawah. Ya, Korea Utara, Eropah Barat, Amerika Selatan sini, Australia bawah sini ada. Okey, kawasan ini ada 4 musim. Okey, so dia punya ciri-ciri tumbuhan tak sama, hidupan dia tak sama. Okey, ini monsun di Thailand, India, Filipina semua ni. Okey, dia lebih kurang sama dengan Malaysia. Tapi cepatnya 10 minit. Okey, tapi mereka ada tu mereka ada musim kemarau. Kalau di hutan monsun tropika ada musim kemarau. So pada musim kemarau semua daun akan gugur ya untuk mengurangkan kehilangan air. Okay, ini gurun panas. Gurun panas dia ada banyak gurun panasnya. Dia rujuk kepada buku teks. Buku teks tu lagi cantik, lagi dia lagi kamu boleh nampak dengan jelas. Okey ya. So ini 4 kawasan tumbuh-tumbuhan yang berlainan sudah, haiwan sudah. Okey, so kepentingan. Okey, kepentingan tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar ialah tempat itu boleh dijadikan kawasan ekopelancongan. Okey, contohnya kalau kawasan hutan boleh jadi taman negara. Okey, sebab ada pelbagai jenis flora dan fauna lah. Contohnya kalau kita Malaysia, kita pun ada kepelbagaian flora dan fauna. Tapi hidupan kita, tumbuhan kita tak sama dengan negara lain. So mereka ada keunikannya masing-masing. So kalau saintis ke apa ke mereka nak buat kajian ke, mereka boleh pergi tempat-tempat yang berlainan. Pergi hutan-hutan yang berlainan di dunia ini ya untuk membuat penyelidikan. Okay, so kalau tempat itu dijadikan ekopelancongan, okay, pelancong berpeluang untuk berinteraksi dan mengenali hidupan liar. Okay, kemudian menjadi penghalang hakisan. Ini untuk tumbuh-tumbuhan lah. Tumbuh-tumbuhan akar pokok memang dia akan menutup permukaan tanah daripada hakisan. Saya rasa ini pun saya sudah masukkan, sudah kan? Kemajuan ekonomi, dia punya kayu-kayu ni, kayu keras, kayu lembut, ya. Dia ada kayu-kayu ini boleh dijadikan papan, perabot, kraft tangan dan juga kertas. Okey, jadi dia mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan dan mendatangkan hasil pendapatan negara. Okey, sumber perubatan. Ya, pokok-pokok ini daripada pelbagai jenis pelbagai tempat di dunia ini, pokok-pokok ini boleh jadi sumber perubatan. So ini ialah contoh dia. Contoh untuk merawat penyakit apa. Dalam buku teks lagi banyak. Kalau tak silap dalam buku teks lagilah banyak. Kita tengok, okey, ini ialah kepentingan. Okey, kepentingan boleh jadi kawasan pelancongan. Ni Unta, ya, kawasan ni Thailand, Erawan National Park, pernah pergi ke? Oh, cantiknya. Tapi saya tak pernah dengar tempat ni. Kalau Krabi ni semua saya tahulah. Erawan National Park. Lain kali mau pergi ya. Okey, penghalang hakisan. Contohnya pokok bakau ni. Ini pokok bakau. Kakinya akan mencengkam. Ya.
So menghalang dia supaya macam mana menghalang hakisan di kawasan pantai berlaku. Ekonomi ini kayu balak lah, kayu-kayu ni. Okey, di sini dia ada cakap pokok-pokok dia. Daun, bunga, akar, kulit kayu, hampas semua boleh jadi ubat. Contohnya ni, Prickly Pear dapat mengurangkan kolesterol yang tak baik. Kemudian mengekalkan kandungan gula dalam badan dan merawat penyakit kencing manis. Yang ini. Ini ambil dia punya batang. Lepas tu pergi masak air, minum. Kencing manis semua boleh. Okay. Pokok oak. Pokok oak menyembuhkan masalah cirit-birit, sakit tekak dan luka. Okay. Daun pokok pine. Pokok pine ini ada banyak vitamin C. Okay. Boleh digunakan untuk membuat teh. Boleh buat teh. Kemudian biji pine ni, pokok pine ni dia punya biji berfungsi sebagai bahan antiseptik semula jadi untuk merawat luka. Ini ialah biji pokok pine. Biji pokok pine. Ya. So setiap tumbuh-tumbuhan yang wujud dalam bumi kita ni ada dia punya gunanya. Mungkin kita tidak tahu saja. Ya. So bab 8 kita sudah settle. Bab 8 kita sudah habis. Okay. Right. So sekarang kita tengok ni sama-sama. Okay. Ini kawasan apa ni? Kawasan A ni. Hutan apa ni? A itu hutan apa? Kalau boleh buka mic tu kita boleh cakap. A ini ialah hutan apa? A, B, C, D ini hutan apa? Mana sudah semua orang? Mana sudah semua orang? Kan saya sudah cakap buka mic lah bercakap. Kita bercakap saja. Tak payah kamu tulis jawapan. Kita hanya bercakap, cakap macam tu habis. Latihan yang pertama sudah habis. So yang pertama ialah hutan conifer. Yang B ini hutan apa? Hai, Samuel. Kita apa yang kita buat ini sedang direkod dah. Nanti saya bagi tahu Cikgu Victor, suruh dia call you punya mak. Ini belajar tidak mau serius, main-main. Suruh dia tengok anaknya macam mana main dalam kelas. Ini B, ini hutan apa ni? Kita ada berapa orang? Kita ada 13 orang di sini. Tak ada orang boleh jawab lah. Okay, hutan daun luruh setahana. Si, cepat-cepat kita mau siapkan lebih cepat. Ada banyak lagi latihan. C ialah gurun panas. Okay, D ini ialah Pulau Jawa ya. Jawa Timur. Ini Pulau Jawa. Ini hutan apa? Saya tanya ini hutan apa? Samuel, you bagi tahu saya jawab buat apa? Ini hutan monsun tropika. Ya, hutan ini di Jawa Tengah. Okay, hutan monsun tropika. Okay, next. Okay, bagi dia punya ciri-ciri. Gurun panas. Okay, hanya tumbuhan yang tahan apa sahaja dapat hidup di kawasan ini. Tumbuhan yang tahan apa? Okay, cuaca panas. Okay, B. Pokok jenis apa sahaja boleh hidup? Xerophyte, okay? Okay.
Pokok jenis xerophyll. Okey, kemudian C. Pokok di kawasan ini tumbuh secara macam mana? Okey, C ialah jarang-jarang. Okey, jarang-jarang. Maksudnya mereka bukan rapat-rapat. Mereka tumbuh jarang-jarang, jarak-jarak sikit. Okey, contoh hidupan liar yang ada di gurun panas. Okey, unta. Selain unta, bagi 3. Apa lagi yang ada di gurun? Unta lagi? Ular. Jangan bagi ular. Ular itu umum sangat. Kalajengking. Okey, kalajengking lagi 1. Unta, kalajengking. Jangan cakap burung-burung, itu umum saja. Kodok. Kodok ada ke kodok? Macam buku teks ada kodok kan? Macam ada kodok. Kodok boleh, kodok boleh. Musang fenek pun boleh. Okey. Lepas tu kita pergi monsun. Monsun ini di Thailand. Kita ingat satu tempat monsun di Thailand. Okey. Hutan ini apa dan kelihatan apa, tetapi tidak begitu nyata. Hutan ini jarang. Okey. Hutan ini jarang. Kelihatan berlapis. Berlapis-lapis. Okey. Dalam buku teks ada buku teks. Hutan ini jarang dan kelihatan berlapis-lapis. Tetapi tidak begitu nyata. Okey. Lepas tu